Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Sains Tingkatan 3. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita masih lagi dalam bab 8, iaitu ke radioaktifan. Jadi pada pembelajaran yang lepas, kita telah pun membincangkan sedikit sebanyak tentang sejarah penemuan ke radioaktifan. Jadi dekat sini kita dah tahu terdapat beberapa orang tokoh yang telah memberikan sumbangan yang besar dalam bidang keradioaktifan seperti Wilhelm Conrad Röntgen yang menemukan sinar X. Kemudian kita ada Henry Becquerel yang menemukan uranium. Kemudian kita ada pasangan Marie dan Pierre Curie yang menemukan elemen radioaktif polonium, radium dan juga pancaran gamma. Dan kita juga telah faham bahawa bahan radioaktif ni ialah bahan yang memiliki nukleus yang tidak stabil, unsur yang memiliki nukleus yang tidak stabil. Maka keradioaktifan atau samalah juga dengan pereputan radioaktif merupakan satu proses yang berlaku secara rawak dan spontan di mana nukleus yang tidak stabil itu tadi akan memancarkan sinaran radioaktif sehinggalah nukleus tersebut menjadi lebih stabil. Dan kita juga telah belajar bahawa sinaran radioaktif ni ada 3 jenis. Iaitu zarah alfa ataupun kita kenali sebagai sinar alfa, zarah beta iaitu sinar beta dan juga sinar gamma. Dan kita juga telah mempelajari sedikit sebanyak tentang contoh-contoh unsur radioaktif yang mempunyai nukleus yang tidak stabil dan mereput secara spontan seperti karbon 14, radon 222, thorium 234 dan juga uranium 238. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita tentang unit keradioaktifan dan juga konsep separuh hayat pereputan radioaktif. Terlebih dahulu, cikgu mahu para pelajar merujuk kepada buku teks Sains Tingkatan 3 masing-masing pada halaman 235. Unit pengukuran bagi keradioaktifan yang pertama kali diperkenalkan ialah Curie. Bersempena dengan nama pasangan Marie dan juga Pierre Curie. Jadi apakah sebenarnya yang diukur dalam keradioaktifan? Perkara yang diukur ialah kadar pereputan nukleus yang tidak stabil. Untuk kita lebih faham, kadar pereputan nukleus yang tidak stabil ni merujuk kepada keaktifan dalam pereputan nukleus. Seberapa aktifkah nukleus itu mereput? Dan perkara ini boleh diukur dalam unit Curie. Maka 1 Curie ini bersamaanlah dengan 3.7 darab 10 kuasa 10 pereputan per saat. Kita tengok pada info sains kat sebelah ni. 1 Curie ni sebenarnya lebih kurang sama dengan bilangan pereputan sesaat dalam 1 gram radium 226. Radium 226 ni ialah bahan radioaktif yang dikaji oleh pasangan Marie dan Pierre Curie. Selain dari unit Curie, kita juga ada satu lagi unit dan ini merupakan unit SI. Standard International Unit bagi keradioaktifan iaitu Becquerel, BQ. Maka 1 Becquerel ni bersamaanlah dengan 1 pereputan per saat. Seterusnya kita akan cuba untuk memahami konsep separuh hayat pereputan radioaktif. Tapi sebelum tu kita tahu dulu apakah sebenarnya separuh hayat. Separuh hayat ialah tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum mereput berkurang menjadi setengah daripada nilai asalnya. Cikgu ulang sekali lagi. Separuh hayat ni merujuk kepada tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum mereput untuk berkurang menjadi setengah daripada nilai asal dia. Untuk lebih faham, mari kita sama-sama tengok gambaran grafik di bawah ini. Pada rajah 8.3 ni ada gambaran grafik menunjukkan pereputan nukleus. Katakanlah kita ada satu bahan radioaktif yang belum mereput. Jadi kat sini kita simbolkan dengan warna pink.
Okey, warna merah jambu ni merujuk kepada bahan radioaktif itu dia belum lagi mereput. So dekat sini kita ada kosong, merujuk kepada kosong hari lah, di mana bahan itu tadi dikatakan belum lagi reput. Okey, setelah 5 hari, kita dapati bahan radioaktif tadi telah berkurang menjadi separuh ataupun setengah daripada jumlah asalnya. Maka dekat sini kita faham, okey, setelah 5 hari, 5 hari itu adalah tempoh masa. Ini merupakan separuh hayat yang pertama. Okey, setelah 5 hari kita dapati 1/2 ataupun separuh daripada bahan radioaktif tadi telah mereput. Dan tinggal lagi separuh yang belum reput. Dekat sini yang color kuning ni merujuk kepada bahan radioaktif yang telah reput. Okey, maka apa akan berlaku kepada separuh bahan radioaktif yang belum reput tu? Okey, kita tengok apa yang berlaku pada 5 hari yang berikutnya. Okey, maka setelah 5 hari yang berikutnya, maka jumlah tempoh masa tu dah jadi 10 hari kan? Kita dapati separuh daripada separuh yang tinggal tu tadi telah mereput. Okey, 1/2 daripada 1/2 ni bersamaanlah dengan suku ataupun 1/4 yang belum reput. Okey, manakala 3/4 telah pun reput setelah 10 hari. Dan apa akan berlaku untuk 5 hari yang berikutnya? Okey, jadi pada 5 hari yang berikutnya, maksudnya tempoh masa dah jadi 15 hari, kita dapati 1/4 tadi yang belum reput tu, separuh daripada 1/4 tu akan reput, maka tinggallah 1/8 yang belum reput. Manakala 7/8 daripada bahan radioaktif tu semuanya dah reput. Dekat sini ada satu pertanyaan. Okey, adakah kesemua bahan radioaktif memiliki separuh hayat yang sama? Okey, sebenarnya unsur yang sama memiliki separuh hayat yang sama, tetapi unsur radioaktif yang berbeza memiliki separuh hayat yang berbeza. Okey, mari kita tengok contoh lain untuk kita lebih faham. Okey, dekat sini kita ada contoh 1. Okey, cikgu besarkan sikit supaya lebih jelas. Okey, dekat sini kita ada protactinium 234 mereput menjadi uranium 234 dengan separuh hayat 5.2 jam. Okey, hitungkan jisim protactinium 234 selepas 20.8 jam dengan jisim asalnya ialah 80 gram. Dekat sini kita diberikan maklumat jisim asal protactinium tu ialah 80 gram. Maka kita boleh buat pada 0 jam, iaitu pada masa di mana protactinium tu belum lagi reput, jisim asalnya ialah 80 gram. Okey, selepas 5.2 jam, iaitu separuh hayat yang pertama, jisim 80 gram ni tadi akan berkurang menjadi separuh. 80 bahagi 2. Tinggallah 40 gram. Okey, kemudian untuk 5.2 jam yang berikutnya. Okey, maka tempoh masa dah jadi berapa? 10.4 jam. Okey, apa berlaku pada jisim protactinium ni tadi? 40 gram, dia dah kurang lagi separuh. Maka dia akan tinggal 20 gram. Okey, untuk 5.2 jam berikutnya, 20 gram. Dia dah kurang lagi separuh. Dia akan jadi 10 gram. Untuk 5.2 jam berikutnya, maka tempoh masa keseluruhan dah jadi 20.8 jam. Okey, 10 gram tadi dia berkurang lagi separuh, 10 bagi 2, 5 gram. Okey, maka kita faham dekat sini. Okey, selepas 20.8 jam, okey, jisim protactinium 234 yang tinggal hanyalah 5 gram. Okey, jelas? Ada lagi tak contoh lain? Okey, ada lagi contoh lain. Dekat sini kita diberikan graf. Okey, kita tengok. Okey, graf keaktifan
melawan masa bagi bahan radioaktif P adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 8.4. Okey, graf ini menunjukkan kepada kita keaktifan yang diukur dalam unit becquerel tadi bagi bahan radioaktif P melawan masa. Maka ketika masa tu ialah 0 saat, keaktifan bahan radioaktif P ialah 800 becquerel. Dengan menggunakan konsep separuh hayat tadi, 1/2 daripada 800 becquerel, kita akan dapat 400 becquerel. So 400 becquerel kat sini. Berdasarkan graf, kita boleh cari separuh hayat yang dimiliki oleh bahan radioaktif P. Maka kita dapati ketika keaktifan bahan radioaktif P ni ialah 400 becquerel, masa yang diambil ialah 40 saat. Maka separuh hayat bagi bahan radioaktif P ialah 40 saat. Jelas? Alright, kemudian kita tengok lagi contoh 3. Untuk contoh 3 ni diberi kepada kita jadual, di mana dalam jadual ni diberikan kepada kita masa yang diukur dalam unit minit dan juga keaktifan becquerel bagi bahan radioaktif Q. Soalan pertama A, lukis graf keaktifan melawan masa dalam kertas graf. Menggunakan maklumat yang diberi, kita lukis satu graf keaktifan melawan masa. So keaktifan akan jadi paksi Y, masa akan jadi paksi X. Kita lukis dan plotkan, maka kita akan dapat graf kita seperti pada rajah 8.6 ini. Kemudian untuk soalan B, berdasarkan keputusan graf, berapakah separuh hayat bagi Q? Kita dikehendaki mencari separuh hayat bagi bahan radioaktif Q. Macam yang soalan contoh 2 tadi. So kita tahu ketika 0 minit, keaktifan ialah 120. Maka 1/2 daripada 120 ialah 60. Jadi menggunakan graf, kita dapati bahawa separuh hayat bagi bahan radioaktif Q ialah 9 minit. Mudah je kan? Jadi ada lagi tak contoh yang lain? Dah habis dah. Maka habis sudah pembelajaran kita pada hari ini dan tiba masa untuk kita menjawab soalan praktis formatif. Mari kita tengok sama-sama. Nyatakan tokoh yang pertama menemukan sinar X. Tadi siapa? Wilhelm Conrad Röntgen. Tokoh yang menemukan sinaran radioaktif, Antoine Henry Becquerel. Tokoh yang menemukan sinar gamma yang dikeluarkan oleh radium ialah pasangan Marie dan juga Pierre Curie. Apakah maksud keradioaktifan? Cuba ingat balik apakah yang dimaksudkan dengan keradioaktifan. Keradioaktifan ialah proses perebutan yang berlaku secara spontan dan rawak suatu nukleus yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. Kemudian soalan 3A, namakan dua unit keradioaktifan, Becquerel dan juga Curie. Apakah kuantiti yang diukur dalam unit keradioaktifan? Kuantiti yang diukur ialah kadar perebutan nukleus unsur radioaktif. Berikan 3 contoh unsur radioaktif. Tadi kita ada bincang karbon 14, radon 222, thorium 232 dan juga uranium 238. Apakah maksud separuh hayat? Separuh hayat membawa maksud tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum mereput untuk menjadi setengah daripada nilai asalnya. Jadi setakat itu saja pembelajaran pada hari ini. Sila lakukan ulang kaji bersama rakan-rakan dan guru anda. Jadi cikgu ucapkan selamat belajar dan terima kasih.